Assalamualaikum. Nama saya Nur Isha Husna binti Ruslan. Hari ini saya akan buat pembentangan tentang problem base task bagi subjek Open Source Server Administration. Soalan pertama, draw and propose the best topology with appropriate LAN segment settings. Please include an IP address table of your servers and client. Jadi ni kami punya topologi bagi soalan problem base task. Pada DNS punya IP address, kami letakkan IP 192.168, 10 dan 11, 10.11. Bagi IP LAN, IP kami ialah 192.168.10.21 dan IP address bagi klien ialah 192.168.10.99. Seterusnya, soalan 2. DNS server, install and configure DNS server for www.j.biz. Langkah pertama, kami akan masukkan command apt-get install binance utils, binance-dns utils, binance-doc, binance-host-y. Kemudian masukkan command name-v dan masukkan command systemctl status named. Command ni untuk tengok servis apa yang kita tengah run. Seperti dalam gambar ni kita tengah running servis bagi DNS. Step keempat, masukkan command ls-etc/bind/. Kemudian masukkan command nano/etc/bind/namd.conf.options. Pada bahagian forwarders, kami tukarkan daripada 0.0.0.0 kepada 8.8.8. Seterusnya, masukkan command nano/etc/bind/namd.conf.local. Kemudian masukkan command seperti yang tertera dalam gambar. Kami masukkan domain name bagi j.biz. Seterusnya masukkan command cd, kemudian cd/etc/bind/ dan masukkan cp db.127 reverse.j.biz, cp db.local_forward.j.biz. Masukkan domain name anda. Kemudian masukkan command nano/etc/bind/forward.j.biz. Dan kita akan masuk kepada forward.j.biz. Tukarkan localhost kepada domain name anda. Seperti dalam gambar, kami gunakan domain name bagi j.biz. Dan bahagian root, kita tambah root di bahagian hadapan. Sama dengan ns.j.biz. Kemudian masukkan IP bagi DNS dan juga IP bagi klien. Iaitu IP klien 192.168.10.99 dan IP DNS 192.168.10.11. Kemudian masuk nano lagi sekali tapi bahagian reverse. Tukar benda yang sama di bahagian localhost, tukar kepada domain name kita iaitu j.biz. Kemudian masukkan IP DNS 192.168.10.11. Next. Masukkan command nano/etc/resolve.conf. Bahagian ini kita tukarkan name server kepada IP DNS iaitu 192.168.10.11. Kemudian kita restart sistem kita. Systemctl restart namd. Next. Masukkan command namd check zone forward.j.biz. Kemudian kita akan check loaded serial, keluar OK. Maknanya kita boleh teruskan untuk run. Bahagian reverse pula masuk command tadi tapi tukar kepada reverse.j.biz. Kemudian dia akan keluar loaded serial 1
Dan akan keluar OK. Maknanya kita boleh run sistem kita. Next. Test the functionality of the DNS server on the client. Sekarang kita akan masukkan command dig ns.j.biz dan di bahagian answer kita akan nampak dia keluar 1 bermakna server kita dalam keadaan yang boleh run dan OK. Kemudian masuk dig -x 192.168.10.11 iaitu IP DNS dan dia akan keluar answer 1 juga, maknanya server kita dapat run. Last sekali kita akan buka command prompt pada client dan tulis ns lookup. Dia akan keluar default server bagi j.biz dan IP address 192.168.10.11. Kemudian j.biz domain kita. Dia akan keluar juga IP bagi DNS. Kemudian masukkan client.j.biz untuk tengok sama ada kita dapat tak detail IP daripada DNS tu kepada client. Jadi dekat sini kita boleh nampak client.j.biz dan IP dia akan keluar 192.168.10.99. Next, saya akan pass kepada Sajanya. Selamat sejahtera, nama saya Sajanya. So sekarang saya akan membentangkan tentang LAMP server. LAMP server ni ada 2 part. First adalah install dan configure LAMP server. Yang kedua adalah test the functionality of the LAMP server. Next. Okay, untuk part 1, kita kena install Apache 2 dan command dia adalah apt install Apache 2. Excuse me. Seterusnya adalah kita perlu meletakkan command systemctl status Apache 2 untuk tengok sama ada sistem ni aktif atau ada apa-apa error. Seterusnya. Next. Okay, lepas kita check status dia, kita perlu install MariaDB server, iaitu command dia adalah apt install MariaDB server. So masa kita install tu, kita boleh tengok dekat bawah dia, dia akan tanya whether you nak sambung installation ataupun tidak. So kita perlu tekan yes. So dia akan selesai installation lah bagi MariaDB server. So next kita perlu install mysql_secure_installation. So bawah dia Isha next Isha. So dekat sini boleh tengok dia akan suruh enter current password for the root. So password kita adalah osa@2023. So lepas tekan password tu kita boleh tengok dia akan setting, lepas tu dia akan switch to Unix _socket authentication. So yang tu kita kena letak N, no, kita kena skip. So lepas tu kita kena change the root password. Dia akan tanyalah kalau nak change ke tak. So kita kena tekan no. So lepas tu dia akan tanya whether you want to remove anonymous users or not. So kita kena tekan yes. So boleh tengok dekat sana dia tulis sana success the installation. So next dia akan tanya whether you nak disallow root login remotely ataupun tidak. So kita perlu tekan yes. Then next dia akan tanya whether nak remove test database and access to it. So kita kena tekan yes. So dia akan tunjuk sana dropping test database success and removing privileges on test database also success. So next dia akan tanya kat bahagian bawah reload privilege tables now. Lepas tu kita kena tekan yes. So dia akan tunjuk sana success. Lepas tu dia akan clean up. So sekarang MariaDB ni dah fully install lah. So next. So next kita kena gunakan command apt install php php-cli
php-mysql lib apache2-mod-php php-gd php-xml php-curl php-common-y. Seterusnya kita perlu letakkan command echo double colon, lepas tu simbol lebih, lepas tu tanda soal PHP info bracket semicolon tanda soal simbol kurang double comma simbol kurang -war -www HTML. Next kita perlukan masuk cd/war/www/html/ then /war/www/html lepas letakkan command cd tu kita perlu masukkan command ls, lepas tu dia akan keluarkan index.html, lepas tu info.php. So lepas tu kita kena masukkan command nano/etc/bind/forward.j.biz. Okay, lepas dia keluar paparan ni, kita perlu edit dekat bawah ns tu, kita perlu letakkan lamp. Lepas tu kita perlu letakkan IP lamp iaitu 192.168.10.21. Next. Okay, sekarang lepas selesai tu, kita perlu pergi ke Windows Client and then tekan lamp.j.biz ni untuk check whether kita punya server ni jadi install ke tak, nak tengok keadaan dia. So lepas tekan lamp.j.biz ni, dia akan keluarlah nama server iaitu ns.j.biz. Lepas tu IP address dia 192.168.10.11. Lepas tu nama server ni ialah lamp.j.biz. So IP address dia pula 192.168.10.21. So lepas tu kita akan pergi kepada Google. Kita akan kita akan type IP address dia iaitu 192.168.10.21. Lepas tu dia akan paparkan info PHP dia. Next. Okay, next kita perlu letakkan command kita perlu letakkan command nano j.html lepas dekat Internet Explorer. So lepas you letak IP address dekat Internet Explorer 192.168.10.21 tu, dia akan keluarlah nama kita iaitu Isha Elias dengan Saju. Lepas tu boleh tengok kami ada editkan dekat sini iaitu Assalamualaikum. Next. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Elia. Okay, terima kasih Saju. Saya akan sambung seterusnya. Nama saya Nur Elia Natasha binti Muhammad Zakaria. Nama medis 17 DDT21F2008. So seterusnya saya akan membentangkan tentang CMS, which is kita orang guna WordPress. Firstly, dekat sini ada dua, install and configure CMS on LAMP server, dan yang kedua, test the functionality of the CMS on the LAMP server. Okay, next. Okay, firstly, kita harus install and configure CMS on LAMP server. Dekat LAMP server ni, kita orang configure SSH dulu, which is kena tulis command nano/etc/sshd_config. Okay, dekat bahagian tu kita pergi kat bawah sekali, kita kena tulis permit root login yes. Okay, next.
Okay, seterusnya dekat sini kita akan installation SSH. Dekat sini kita kena apa ni? Kena tulis command apt install SSH dan seterusnya kita just continue which is a Y, and then dia akan install semua yang diperlukan. Okay, next. Okay, installation database. Kat sini kita kena masukkan command mysql tolak u root tolak p. Kat sini kita kena masukkan password which is osa at 2023. Kat sini kita dah boleh gunakan MariaDB untuk create database for WordPress. Okay, next. Okay, create database of WordPress. Firstly, kita nak create database WordPress tu, kita tulis command create database WordPress semicolon. And then dalam tu kita show databases, dia akan keluarkan, kita kena create database J underscore Sdn Bhd and then semicolon. Selepas itu kita tulis command show database. Dekat situ dia akan menunjukkan paparan yang kita telah create database tadi. Okay, next. Okay, create user and grant all privilege. Kat sini kita kena create user, which is kita orang tulis create user J identify by passwordnya osa at 2023. And then kita kena grant all privilege on J Sdn Bhd, kita orang punya database name tu kepada J username tersebut tadi. Okay, next. Okay, dekat sini kita akan type 192.168.10.21/WordPress dekat Internet Explorer ataupun kat Microsoft Edge pun boleh juga. So, dia akan paparkan paparan yang welcome to WordPress. So, kat sini kita kena tulislah kita orang punya database yang telah kita buat tadi. Okay, next. Okay, ini kita feed database connection details. Macam yang kita orang buat tadi, database name dia adalah J Sdn Bhd and then username dia J, password osa at 2023 and then database host tu just tulis local host which is IP address LAM lah kan, and then table prefix pun just biarkan jadi akan auto. Okay, selepas itu kita tekan submit. After that kita dekat sini kita orang kena create wconfig php file sendiri manually lah dekat kami menggunakan WinSCP. So kat situ kita orang create file sendiri and then just copy and then paste dekat file tersebut dan kita akan run the installation. Okay, next. Okay, filling up the information need. Okay, kat sini kita orang nak buat website kan. So kita orang tulis title site kita orang iaitu J Shoes Company, username J, password osa at 2023. Lepas tu kita repeat balik password tersebut dan email tu kita orang gunakan email yang kami buat iaitu jshoescompany@gmail.com. Okay, selepas itu kita orang akan install WordPress tu dalam LAM server tersebut. Okay, selepas itu kita kena login dan dia akan sukses. Okay, next. Okay, login and the interface WordPress will appear. Dekat sini dia akan paparkan bahagian login punya. So kita kena masukkan J dan kita masukkan username dan password iaitu J dan osa at 2023. Kita akan login. Selepas itu dia akan auto ke dashboard welcome to the WordPress. Kat sini kita akan start mula untuk customize kita orang punya website. Okay, next. Okay, bahagian ni kami memilih bahagian appearance iaitu which is ada template tersendiri. Kita orang boleh pilih je mana-mana yang kita orang nak. So kita orang pilih template iaitu 2023. So kita orang akan customize template tu dengan cara sendirilah dan kita orang punya creativity. Kita orang buat welcome to our shop, we are willing to make our customer happy. Kat situ kita orang tulis kita orang customize kita orang punya website. Okay, next.
Okay, dekat sini kita orang nak tengok website kita orang yang buat tadi. Kita orang akan type 192.168.10.21/WordPress. So kat sini website yang kita orang buat tadi dia akan paparkanlah gambar, type of shoe semua yang kita orang buat tadi. Okay, next. Okay, kita next configure direct link to www.j.biz in WinSAP. Kat sini kita orang nak configure direct link untuk kepada www.j.biz. Okay, first kita orang masuk WinSAP. Kita orang pergi bahagian dekat etc and then kita orang pergi bahagian Apache 2. Kita orang klik next. Seterusnya kita orang akan pergi dekat bahagian config tolak enable and then kat situ dia akan keluarkan file default 000/default.conf. Kat situ kita akan configure dekat dalam file tersebut. Okay, next. Dekat sini lah kita orang akan configure iaitu kita akan tambah perkataan WordPress iaitu tempat yang kat mana file yang kita orang buat website tadi kita orang letak kat dalam tu, which is the document root/var/www.html/wordpress. So dia akan tuju kepada file WordPress yang kita orang buat website tadi. Okay, next. Okay, second, test the functionality of the CMS on the LAMP server. Type www.j.biz. Okay, setelah kita dah direct link ke www.j tadi dekat Apache punya ni. So, kita orang akan type www.j.biz dekat Microsoft Edge. Kat Internet Explorer pun boleh juga. So, tapi kami menggunakan Microsoft Edge. So, selepas tu kami just type www.j.biz, dia akan keluarkan paparan yang kami telah buat. So, seperti yang diminta oleh. So, kita orang dah siapkan customize yang tersendiri dengan cara tersendiri. Okay. Sekian, terima kasih.